Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Ya Allah Tuhanku, perintahkanlah aku berbicara, berilah mereka kepahaman tentang apa yang aku sampaikan. Okey, kita ada sedikit perkongsian tentang subtajuk dalam kalkulus iaitu trigonometri. Dan dalam trigonometri juga kita haluskan lagi, ini untuk graf lah. Okey. Sebenarnya untuk peringkat SPM ada bentuk amnya, iaitu yang inilah. Ini bentuk am dia. Y sama dengan A sin BX tambah C. Apa tu A, apa tu B, apa tu C, nanti saya akan terangkan. Okay, sebelum tu apabila dia kata suruh graf, dia mesti ada paksi dia, iaitu paksi X dan paksi Y. Itu wajib lah, paksi X dan paksi Y. Wajib bila nak kata graf. Okay. Apakah yang berada di paksi paksi X? Ia adalah dia punya julat dia. Ada yang pakai julat, contohnya X lebih kecil daripada 360, lebih besar daripada sifar. Ada juga yang menggunakan pi. So itu hanyalah nama saja, tidak menjadikan isu yang besar untuk buat graf. Okey. So itu semua ni akan terletak di sini. Okey. Itu pertama sekali Okey. Jadi sekarang saya tak akan terangkan apa itu A, apa itu B, apa itu C. Saya terangkan dahulu grafnya, nanti dia akan secara tak langsung dia akan mengikuti apa itu A, B, X, C. Okey. Katakan sebagai contoh saya nakkan yang A-nya ialah 1, B-nya ialah 1, C-nya ialah sifar dulu. Sebagai contoh, yang inilah. Inilah akan jadi apabila A-nya 1, B-nya 1, C-nya tak ada. Okey. Baik. Pertama sekali, kita tahu biasanya untuk graf dia akan sampai ke 360 ataupun 2 pi. Okey, jadi kita buatlah. Sama ada, okey, katakan saya nak buat dulu ialah 360. 360. Okey. Dan kita belajar pula apa yang dimasukkan trigonometri ni ialah dalam satu circle, satu bulatan. 3 darjah. Bila darjah paling tinggi 360 dan dia berpusing-pusing. Dan bila berpusing, dia mesti ada beberapa kuadran, iaitu ada 4. Jadi maknanya 360 ni kita boleh bagikan kepada 4. Macam mana nak bagi 4? 4 tu datangnya daripada 2. 2 ni datangnya 4 nanti. Okey, jadi langsung kita tahu sini ialah 180, sini ialah 90, inilah 270. Okey dah. Paksi X kita dah settle. Apa pula paksi Y? Okey, sekarang kita mainkan dahulu kalkulator. Okey. Okey, sorry. Yang ini maknanya sifar lah Yang ni sifar lah. Okey. So, kita mulakan dengan sin. Sin sifar. Sifar. Okey, maknanya dia punya titiknya dekat sini, jawapannya ialah sifar. Sifar. Okey, kita pergi pula 90. Sin 90 akan dapat 1. Akan dapat 1. So, apa 1? Okey, kita buatlah dia punya paksi Y-nya, iaitu 1. Okey, ambilkanlah sini 1. Okey, jadi yang dikatakan sin 90 tu ialah 1 di sini. Okey, kalau kita nak buat dia punya tu bolehlah. Okey. Sini. Okey dah. Kita teruskan. Sin 180. 180. Sifar. Okey, sifar di sinilah.
Okey, seteruskan dengan 270. 270 negatif 1. Okey. So saya akan buat di sini ialah negatif 1. Okey. So apa nak buat? Kita buat dia punya tu. Okey, negatif 1. Macam koordinat. Okey, dan seterusnya 360. 360. Dah, sifar balik. Sifar. So di sini. Okey. Jadi apabila kita dah plotkan dia punya koordinat, maka kita akan lakarkanlah dia punya graf. Bila lakar tu tak sini tepat lakar. Okey, lakar. Okey. Tu sebagai contohlah. Okey. Baik. So apa yang kita dapati dari sini? Okeylah, yelah. Kita buat baliklah. Okey, kita buat balik. Cantik sikit. Okeylah daripada tadi tak? Okey dah. So, sekarang ni dengan setak langsung A-nya 1, betul tak? A-nya 1 ni. 1. Habis bawah negatif 1. Okey, inilah yang akan dinyatakan bahawa dia punya amplitude dia. Amplitude tu ialah dia punya gerakan ke atas ataupun ke bawah. Maksudnya ialah 1 ke atas, 1 ke bawah. Tapi koordinatnya dah negatif 1. Okey. Boleh. Tu 1. Okey, B tu pula apa? B tu bermaksudnya adalah dia punya kitaran dia. Dia punya nak dapat 360 tu. Ada berapa kali lingkaran? Sebab kita tahu sin dia punya sifat dia penuhnya mesti 360. Dia akan jadi grafnya begini. Okey, jadi maknanya 1 lah dia. Okey. Nanti saya akan tunjukkan kalau 2 tu macam mana. 1 tu bermaksudnya ialah daripada sifar sampai 360 ialah sekali putaran. Sekali kitaran. Okey. Dah tu ya. So, C tu apa? Saya tak tunjukkan C sifar. Apa tu maksud C tu? Okey, nanti saya akan bagi contoh. Saya akan tunjukkan ni dulu. Baik, ini ialah graf Y dengan sin X. Okey. So, kat sini ni, kita kena belajar dahululah. Katakan 1 ni saya bagi 2. Okey, ambil lah sini korangnya 2. Okey, bila 2 kat sini ialah sifar perpuluhan 5. Nampak tak tu Okey, saya ambil kat sini lah, katakan sini. Okey, nilai ni ialah sifar 0.5. Okey, jadi sifar 0.5 ni saya gariskan Okey, katakan saya buat bawah pun saya nak buat juga sifar 0.5. Katakan kat sini lah sifar 0.5 nya ni. Okey, putus. Okey, dah. Okey. Dipaksi Y ialah nilai, dipaksi X adalah dia punya apa? Nilai sudutnya. Jadi berapakah nilai yang cantuman antara sini ni? Dan ini. Ini juga. Ini juga. Okey.
Cuma bezanya satu bernilai positif, satu bernilai negatif. Okey. Jadi dengan ini sebenarnya asasnya kita dah tahu dah. Kita dah tahu bahasa kasarnya begini maksudnya Secara dululah. Kalau saya kata sin 90, jawapannya 1. Sin 180, sifar. Okey, apa lagi yang jawapannya sifar? Ada lagi satu, iaitu sin 80 atau sin sifar. Dan satu lagi ada yang sifar, iaitu 360 atau 360. Maknanya sin sifar, sin 180, sin 180 jawapannya ialah sifar. Okey. Dan ada satu lagi, iaitu sin 270. Kita tahu jawapannya ialah negatif 1. Tak ada kawasan lain? Tak ada lain. Okey. Itu maksudnya. Maknanya kita dapat tahu bahawa kita nak tahu nilainya dah ditetapkan. Jadi sekarang macam mana pula daripada paksi Y pula kita nak tahu berapa nilai. Contoh macam ni tadi saya cakap C4.5. Okey. Itu yang dinamakan anti. Kita pergi anti dia. Maksudnya ialah okey, nak cek nilai di sini ni, kita antikan dia, iaitu sin sifar 0.5 akan dapat 30. Okey, jadi bermaksud sudutnya ialah 30. Okey, sudut sini sampai sini ialah 30. Sudut sini sampai sini ialah 30. Sini sampai sini ialah 30. Sini sampai sini ialah 30. Itu maksudnya, dia punya bezanya. Jadi sekarang kita nak tahu nilai dia. Okey, yang pertama kita tahu kat sini, so jawapannya ialah 30. Okey, maknanya kita dapat tahu untuk nilai sifar 0.5 adalah sin 30. Okey, ada lagi tak? Okey, sifar 5 ni ada. So kat sini ni. Berapa nilai di sini ni? Kita tahu jaraknya ini, iaitu maknanya ialah satu lagi ialah sin 180 tolakkan dengan 30, iaitu sin 150. Okey, sebab kita nak tahu jarak yang sini, sudut yang sini. Maknanya lebih daripada 90, kurang dari 150. Tapi dibagi tahu jarak kat sini 30. Jadi apa nak buat? Kita tolak. Okey, sama juga dekat bawah ni. Aku nak jawapannya negatif sifar 0.5. Okey, jadi sin apa? Okey, maknanya dekat sini pula. Yang kat sini ni. Apa? Pun sama juga yang kat sini ni apa? Okey, dia dah lebih 80. Tapi jarak sini 30. Jadi tahulah aku, iaitu 180 tambah dengan 30. So jawapannya ialah sin 210. Okey, settle. Satu lagi, ada satu lagi sin, iaitu di sudut sini. Yang dekat sini ni diberitahu sampai sini 330 ni ruang ni. Aku nak daripada sifar sampai ke sini. Jadi apa nak buat? Aku buanglah 30 ni menyibuk. Sebab aku nak tahu ialah daripada sifar sampai dekat titik ni. Dia beritahu hujung sampai ke hujung 360. 30 aku tak nak, jadi aku tolak. Jadi satu lagi ialah sin 360 tolak dengan 30. So jawapannya sin 330. Okey Baik. Itu dari segi tu. Bagaimana pula kita nak tengok kuadran? Okey, dia sebenarnya benda alam ni dah dibagi kepada kuadran. Aku warna biru pula. Indigo lah. Kuadran. Kita belajar kan kalau kita anggapkan sebagai kuadran. Okey, saya ambil kuadran kat sini lah.
Kita tahu sini ialah sifar, sini 90, sini 180, sini 270 dan sini lagi satu ialah 360. Samalah tu. Okey. Jadi kalau si sin tu kodan yang pertama, ni kan kodan yang pertama. Kita boleh bagikan pada 4 tadi kan, 4. Okey, pada 4 tadi ni. Sekejap, aku kosongkan. Ni. Sorry. Ni kan ada 4 kodan. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, jadi kodan yang pertama sinnya akan dapat positif. Positif dekat sini, positif. Kodan yang kedua positif juga, positif. Kodan yang ketiga negatif, negatif. Jadi untuk sin kita dah tahu nilainya ialah kodan pertama positif. Sin nak positif je, sin positif. Sin positif, negatif, negatif. Ini negatif, ini negatif. Okey, dah Okey. Baik, dia sebenarnya ada formula dia. Begitu juga dengan cos, begitu juga dengan tangent sebenarnya. Ada formula dia. Sebab tu kita dapat tahu nilainya bahawa dia kalau pada kodan ni negatif atau positif. Sebagai contoh, saya tanyakan ni. Saya nak cari, soalannya saya nak cari sin 300. Positif ke negatif? Okey, kita dah tahu dah. Pada 300 tu pada sukuan yang keberapa? Keempat. Jadi jawapannya negatif. Negatif. Itu cara dia nak tahu positif atau negatif pada sukuan keberapa. Dan sebab tu kita kena tahu juga iaitu sudut tirus dia. Apa sudut tirus dia tu? Inilah sudut tirusnya. Yang 30 ni. 30, 30 sudut tirus. Tapi sebenarnya kita bukan nak cari sudut tirus tu. Kita nak cari nilai menggunakan sepadannya. Okey. Contoh. Okey. Ini dari segi gambar ni kan. Bagaimana pula saya buat kalau graf ni? Okey, saya ambil contoh. Saya padamkan dulu yang bawah ni. Okey dah. Baik. Sudutnya ialah 30. 80 tu buang 30 kan. Jadi kat sini lah. Kalau kita ambilkan gambar dia. 30. Okey dah. So 180 ada lagi 30 kat sini. Yang ni. 30 kiri, 30 kanan. Maknanya satu kurang, satu lebih. Satu sebelum, satu selepas. Okey, letaklah 30 kat sini. Okey, satu lagi kurang daripada 360. Ini 360 ni. Ini 90. Ini 180. 270. Okey, kurang. Okey. Jadi yang sudut yang kita nak sebenarnya ialah yang ini. Satu ke sini. Betul dah 30. Yang ini. Satu lagi. Sini sampai sini. 150. Yang ini. Satu lagi. Sini. Sorry. Sini sampai sini. Kita dah tahu jumlah ni ialah 180. Daripada sini sampai sini 180. Tambah lagi 30. 210. Yang mana? Yang ini. Okey, satu lagi kita pusing lagi. Sini. Sampai sini. Aku tahu kalau penuh 360. 30 aku tak nak. Itu yang aku buang. 30. Nah. Okey. Jadi apa-apa cara pun kalau kita dah tahu dia punya sudut tirus dia, kita boleh tahu sudut sepadan dia. Itu maksudnya kita boleh tahu sudut sepadan dia. Okey. Baik. Contoh lain saya boleh bagikan untuk lebih jelas. Untuk yang ni dulu Okey, jadi sebenarnya kita dah sedia faham dah. Saya nak padam yang ni lah. Yang ni dulu. Okey, saya padam yang ni dulu. Okey. Jadi sebagai contoh maksudnya
kita boleh jadikan dia seandaikanlah 30 tu, 30 ni sudut tirusnya, aku mengatakan sudut tirusnya lah. Jadi katakanlah sudut tirusnya lah. Katakan aku buat ni lah katakan. Ini pun kat sini. Ni pun kat sini. Ni pun kat sini. Okay. Sorry ada satu line. Padahal tak ada. Yap. Okay, ada satu line lagi. Okay. Kat sini maknanya sudut itu juga. Sudut yang kat sini sebenarnya ialah, apa tadi kita buat? 180 tolak 30 kan? Andaikan ni 30, jadi maknanya ialah sudut sebenarnya yang kat situ ialah 180 tolak dengan sudut tirus yang kat sini. Yang kat ini, okay, samalah. Yang dekat sini pula, kita tahu 210 kan? Macam mana 180 tambahkan dengan sudut tirus kat sini. Yang kat sini pula adalah sama dengan 360 tolak dengan sudut tirus tu. Okey. Ada yang menggunakan benda ni rama-rama. Sebab dia macam rama-rama. Macam rama-rama ni, rama-rama. Dia rama-rama. Rama-rama. Okey. Right. So itu nak penentuan sudut yang sebenarnya. Yang tirus ni adalah untuk membantu kita memudahkan untuk mencari sudut yang sepadan dengannya. Okey. Baik. Itu untuk sin. Okey, sebelum tu apa lagi yang saya boleh kongsikan lagi? Okey, kena apa lagi? Kita dah tahu dah sukuan, dah gerab dah. Ini baru, ini saya tunjukkan ni ialah fakta asasnya dahulu. Asasnya dahulu. Belum lagi ke, masih lagi mat mode, belum lagi ke add mat. Okey. Bagaimana nak menukarkan daripada apa ni? Sudut menjadi nilai. Okey. Tadi kita dah belajar yang Y ni ialah dia, satu tu ialah amplitude dia. Okey. Baik. Agak-agak kau sama tak caranya? Sama kan? Dia mesti ada 4 kudron. Kudrat. Okey. Ada nilai positif, ada nilai negatif. Okey. So boleh untuk cos pun sama sebenarnya. Okey, cuma untuk cos saya akan buatkan contoh tapi saya tak bagi penerangan macam ni lah. Saya tak akan bagi penerangan macam ni. Saya akan bagi contoh terus saja. Okey. Itu untuk sin.